Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Untuk kali ni kita nak sembang-sembang sikit tentang apa yang aku tahu serba sedikit tentang masyarakat Korea. Memang tak dinafikan ramai orang Korea yang buat pembedahan plastik, tapi bukan semua. Dia kena ingat tu. Memang ramai tapi bukan semua. Biasa yang buat pembedahan plastik ni kita tahu mungkin ada beberapa part kat muka je yang tak berapa okey kan. Hidung kemek nak mancungkan sikit ke kan. Sebab kalau orang yang dah memang comel je tak buat pembedahan plastik ni kan. Macam artis K-pop tu pun boleh dikatakan majoritinya buat, tapi bukannya semua buat tau. Sebab daripada muka tu sebenarnya kita boleh beza tau yang mana satu yang buat dan yang mana satu yang tak buat. Nanti bila-bila kita buat kelas macam mana nak bezakan muka orang Korea yang dah buat pembedahan plastik dan belum lagi buat. Itu yang muka masa kat sekolah lain, bila dah besar muka lain kan. Lelaki Korea ni tak adalah lembut pun. Aku rasa yang lembut tu mungkin yang geng-geng K-pop tu je kot. Sebab kalau kita tengok yang drama yang lama-lama pun, dia punya artis dia macam badan tough kan, nampak macho kan semua kan. Dan juga kalau ikutkan yang Korea punya khidmat negara tu, dia antara yang tough kat dunia tau. Dia bila geng lelaki yang masuk kat situ, dia punya latihan tu memang ala-ala tentera yang betul punya, bukan ala-ala yang biasanya. Memang macam mana tentera buat, macam itulah dia orang buat. Macam mana tentera training, macam itulah dia orang training. Sebab itulah nanti dia orang boleh lahirkan orang-orang Korea yang gagah. Kalau semua yang macam geng-geng K-pop tu, senang-senang lah Jong-un tu serang nanti kan. Bab menepati masa ni memang aku tak boleh nak nafikan . Kalau macam aku keluar dengan kawan-kawan Korea aku, katalah janji pukul 10 tu, 9.50 tu dia orang dah sampai lah. So biasanya aku memang akan sampai lewat walaupun aku sampai pukul 10, tapi aku tetap lewat So daripada situ aku cuba awalkan lagi Kadang-kadang aku datang lagi 15 minit awal, 20 minit awal, supaya aku nak sampai cepat daripada diorang. Dan kita tengok kalau macam kita naik public transport, train, bas dan sebagainya, dia punya orang Korea ni memang berjalan cepat. Sebab diorang nak mengejar masa supaya sampai cepat ke tempat yang diorang nak tuju tu. Satu lagi budaya yang berbeza dengan masyarakat kita kat Malaysia adalah, kalau kita kat Malaysia kita suka lepak mamak kan, minum kopi, minum teh kan. Kalau kat Korea ni, kalau nak minum kopi tu, dia orang suka lepak dekat kafe. Masa aku first time pergi ke Korea tu, memang aku cari macam kedai mamak ke apa kan, memang tak ada. So kalau nak lepak dengan member, kalau nak bincang apa pun, memang pergi ke kafe minumlah kopi ke teh ke apa kan. Tapi kalau macam yang minuman teh tu macam agak kurang, sebab kat sana tu memang banyak kopi Kau nak caramel macchiato ke, mocha ke, latte, kopi O, semua ada. Tapi semua kopi, dah sampai lali minum kopi Apa yang aku tahu, orang-orang Korea ni memang daripada kecil dia orang ditanamkan nilai patriotisme yang sangat tinggi Bagi aku lihat orang Korea ni dia macam diajar macam dia ni innocent Kalau berdasarkan sejarah dulu, dia diserang oleh Jepun, dia diserang oleh China. So dia ni macam mangsa penindasan Sebab tu kalau macam kita cakap tentang Jepun ataupun China dekat orang Korea, dia macam sesetengah orang tu dia macam sensitif Nak kata dia orang anti Jepun dan China pun ada juga sesetengah macam tu, tapi dia orang macam nilai patriotisme tu sangat tinggi Dan kalau benda tu macam melibatkan negara dia orang, macam perebutan Pulau Dokdo dengan Jepun tu, memang dia orang fight habis-habisan bahawa itulah pulau dia orang. Memang dia orang protect sangat-sangat dia orang punya negara tu, dan rakyat dia pun sendiri memahami semangat untuk mempertahankan negara dia orang. Aku tahu ramai antara korang yang suka K-pop kan. Tapi kalau kat Korea, bukan semua orang suka K-pop. Aku pernah sebelum ni aku dengan member aku tu dia kerja kat guest house orang Korea. So tengah kami tengok TV tu, so adalah keluar masa tu Korean pop dengan lagu apa dah. And then spontan dia cakap, K-pop ni tak habis nak memalukan Korea. Aku macam, so aku pun tanya dia kenapa dia cakap macam tu kan. Sebab bagi dia budaya K-pop ni macam dia mengambil budaya orang luar daripada barat datang ke Korea untuk merosakkan anak-anak muda Korea. Sebab kalau korang dengar muzik K-pop dengan muzik Korea masa awal tahun 2000 kan, dia macam sangat-sangat lain. Tambah lagi lah kalau nak bezakan muzik K-pop tu dengan muzik Korea masa tahun 60-70an kan, lagi berbeza. Cuba kita dengar ni. Nampak kan beza dia kan? Tapi kalau kena time yang orang yang memang fanatik dengan diorang ni, sampaikan satu jalan tu boleh tutup tau kalau ada artis mana-mana yang duduk dekat jalan tersebut. Sebab aku pernah, aku lalu masa tu ada kumpulan yang memang famous BTS kan.
So masa tu dekat Hongdae, so jalan kat Hongdae tu tutup sebab BTS ada kat situ. Punyalah ramai orang berkumpul kat situ nak jumpa artis tu, sampai jalan tu pun tutup. Andai kata nak bersatu antara Korea Selatan dan Korea Utara, aku pernah tanyalah beberapa kawan Korea aku soalan ni. Ada satu golongan dia tak kisah pun, memang dia nak bersatu dengan Korea Utara. Sebab itulah bangsa dia, dan yang di atas juga adalah asal usul dia punya tanah negara dia kan. So dia orang memang tak kisah. Tapi satu golongan ni dia tak nak bersatu dengan Korea Utara. Sebab katanya nanti diorang yang daripada selatan ni kena bayar tax untuk bantu yang di utara. Sebab di utara katanya miskin, tak ada apa-apa. So rakyat selatan ni yang nak kena bantu diorang nanti yang kat utara tu. So bagi dia tak nak bersatu dengan Korea Utara. Tapi pendapat aku secara peribadi, dengan Korea Selatan yang ada teknologinya dan Korea Utara dia ada ilmu dari segi ketenteraannya, kalau diorang bersatu, memang diorang boleh jadi satu negara yang hebat lah. Ini yang akan jadi ancaman kepada negara-negara di sekitar dia, terutamalah Jepun. Orang Korea memang kuat makan babi. Diorang makan babi tu kiranya macam makan ayam lah, hari-hari makan. Kalau tak makan tu memang macam tak sah lah. So kalau korang pergi ke Korea, kalau korang pergi ke pasar basah dia, memang akan nampak kepala tu kat mana-mana saja. So untuk elakkan daripada berjumpa, so korang pergi ke bahagian sayur. So kalau dah nampak bahagian daging kat depan tu, walaupun tu daging lembu ke apa, jangan pergi. Sebab memang ada potensi selepas daging lembu tu ke, memang akan ada kepala-kepala binatang tersebut. Orang-orang Korea ni je tak adalah perfect mana, cuma adalah beberapa perkara je yang okey, yang baik kita boleh ambil sebagai pedoman hidup kita, macam menepati masa, jaga kebersihan, kerja kuat. Tapi kalau macam budaya hidup bebas je dan yang lain-lain tu kita tinggalkanlah, kita buang jauh-jauh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi video yang akan datang dengan topik yang lain pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum.